Dalam riwayat yang sahih daripada Al-Musayyib dikatakan bahawa ketika mana Abu Talib dalam keadaan nazak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau, dan ketika itu juga Abu Jahal berada di sisi Abu Talib. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Talib ini sedang nazak, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ai am, wahai bapa saudaraku, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai bapa saudaraku, katakanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang mana kalimah itu merupakan satu kalimah yang akan aku gunakan ketika mana aku berhujah untuk kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Bila mana Abu Jahal yang berada di sisi Abu Talib juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba untuk memujuk Abu Talib agar mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dan ketika itu juga yang berada di sisi Abu Talib ialah Abdullah bin Abi Umayyah. Maka kedua mereka berkata, "Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, adakah kamu ingin meninggalkan agama Abdul Muttalib?" Iaitu bapa kepada Abu Talib, dan Abdul Muttalib juga merupakan datuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua-dua mereka ini, iaitu Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah ini, terus memperkatakan hal yang sedemikian. Maka Abu Talib mengucapkan kalamnya yang terakhir, iaitu ala millati Abdul Muttalib, iaitu aku tetap teguh berada di atas agama Abdul Muttalib. Maksudnya Abu Talib ini wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib mengatakan ucapan yang terakhir bukanlah la ilaha illallah, tetapi di atas agama Abdul Muttalib, iaitu bapanya. Maka itulah di saat-saat akhir Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba untuk memujuk bapa saudaranya yang tercinta agar memeluk agama Islam. Kerana dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu, kalimah itulah yang akan menyelamatkan seseorang itu daripada balasan api neraka. Kerana dalam hadis Nabi nyatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Sesiapa yang ucapannya yang terakhir iaitu la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Walaupun orang itu merupakan orang yang dosanya banyak dan amalannya sedikit, tetapi Allah takdirkan di akhir hayatnya dia mampu untuk melafazkan, mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka kalimah itu akan menyelamatkan orang tersebut daripada diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Dan mungkin pada awalnya orang ini akan diseksa, dihabiskan dulu dosa-dosanya, barulah orang itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Ala kulli hal, akhirnya orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah tetap akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Maka bila mana Abu Talib wafat di atas agama Abdul Muttalib, iaitu agama datuk nenek moyang mereka, maka Nabi SAW berkata, "La astaghfiranna laka ma lam anha ank." Aku akan beristighfar untuk kamu, iaitu untuk Abu Talib, selagi mana aku tidak dihalang untuk beristighfar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-113, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Allah mengatakan, tidak layak bagi seorang nabi ataupun orang yang beriman untuk memohon keampunan kepada orang yang musyrik, orang yang kafir, walaupun orang yang kafir itu merupakan kaum kerabat mereka, selepas telah jelas kepada mereka bahawa mereka ini, iaitu orang yang kafir itu, merupakan penghuni neraka Jahannam. Lalu Allah menurunkan juga ayat dalam surah Al-Qasas
wa innaka la tahdi man ahbabs. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayangi. Maka daripada kisah Abu Talib ini dapatlah kita mengambil pengajaran bahawa hidayah, petunjuk itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak mampu nak menentukan kamu dapat hidayah dan kamu tidak mendapat hidayah. Kerana akhirnya hidayah itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyambung firman tadi, Allah mengatakan walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang mampu memberikan petunjuk dan hidayah kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Sebab itulah kita dalam berdakwah, dalam kita nak menyuruh kepada kebaikan dan sebagainya, maka tugas kita hanyalah menyampaikan. Adapun orang itu nak terima ataupun tidak, itu bukanlah urusan kita. Janganlah disebabkan orang tak terima apa yang ingin kita sampaikan, maka kita putus asa daripada berdakwah. Jangan. Kerana urusan orang itu nak terima ataupun tidak, nak mengamalkan pun ataupun tidak, apa yang kita ajarkan, yang kita sampaikan itu kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang benar. Maka Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam ingin beristighfar kepada Allah mungkin beratus-ratus kali agar Allah ampunkan Abu Talib, Allah masukkan Abu Talib ke dalam syurga, tetapi Allah mengatakan Abu Talib ini wafat dalam keadaan yang musyrik dan Allah tidak mengkehendaki Abu Talib beriman, maka tidak ada orang lain ataupun tidak ada sesiapa yang boleh memberi petunjuk melainkan Allah Subhanahu wa taala.